dengan awak. Okey, cantik. Saya rasa ini dah partisipan dah ngam dah. Jadi saya nak bawakan terus dengan awak. By the way, sebelum saya start, dalam ni dah ada 1,000 student tau. Saya nak minta tolong satu benda boleh? Okey, yang pertama, buka IG MC Plus. Nisa Khalil, dengar cakap saya. Buka IG MC Plus. Buka IG MC Plus. Saya nak tanya jujur Tadi saya tanya tu dalam student tadi ada berapa ratus je. Yang ni dah beribu dah. Okey, saya nak tanya. Buka IG MC Plus, tengok the latest post dan saya nak tanya kepada student yang tak ambil AdMax. Student yang tak ambil AdMax, tak payah like pun tak apa. Saya tak paksa awak. Awak kan tak suka Fatih. Okey, tapi saya nak tanya ni betul-betul. Kalau nak like, like lah. Kalau nak like, like lah. Okey. Okey, kalau tak nak like tak apa. Jadi saya nak tanya, awak tengok tu, okey, tolong tengok. Lepas tu saya nak tahu satu benda. Yang tak ambil AdMax, faham atau tidak benda tu? Boleh saya tahu? Faham? Serius tak? Okay. By the way, pada siapa yang tak ambil AdMax, untuk pengetahuan awak, vektor tu dia adalah perjalanan. Dia macam jalan. Jalan lepas tu ikut pattern. Okay. So, dia taklah besar sangat. Are you clear? Okay. Tapi, okay lah, malas saya tanya korang. Saya pun tak tahu korang ni nak bergurau ke, korang ni nak serabut ke. Okay. By the way, babe, habis part yang tu. Jadi sekarang ni seminar kejar form 4. Okay, now here we go. There you go. Seminar kejar form 4 matematik. Okay. Jadi sebelum saya bawakan this thing dengan awak, saya nak bagi tahu dulu beberapa benda. Here we go. Inilah you punya nota Okay, dengar sini baik-baik. Babe, this topic dengan lafaz bismillah. Set. Oh, by the way. Semua sihat How's life treating you so far? Is everything good? Is everything good? Sihat? Alhamdulillah, that's good. Okay, babe, here we go. Harap semua dalam keadaan yang baik-baik. Kalau ada apa-apa isu, okay, saya harap awak dapat jalan keluar. Amin. Amin. Saya harap awak dapat jalan keluar. Okay. Baik. Here we go. Sini. Dan kepada siapa-siapa yang dah dapat result, Alhamdulillah you dah dapat improvement dari so good. Walaupun awak punya contohlah improvement awak walaupun mungkin bagi awak kecil, tapi saya nak bagi tahu awak, saya berbangga dengan awak. Saya berbangga dengan awak. Walaupun improvement awak mungkin daripada 30 menjadi 40, mungkin daripada 40 menjadi 45, daripada fail menjadi lulus. Saya dah cukup bangga dengan awak. Saya dah cukup bangga dengan awak. So awak tolong pegang benda tu sungguh-sungguh. Lepas tu teruskan perjalanan awak. Saya dekat sini doakan yang baik-baik dan semoga saya nampak ataupun saya berjaya tengok awak untuk tersenyum lebar, bangga dengan kejayaan awak sendiri. Amin. 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 Okay. By the way, here we go. Sini babe. This topic namanya adalah set. Okay. Set ni saya tak nak cerita panjang lah. Saya nak mudahkan kerja boleh tak? Okay. Set ni dia punya game dia adalah based on symbol. Set ni based on symbol. What is simbol yang ada? Okay, simbol-simbol yang ada. Which is babe, yang pertama kita akan jumpa benda ni Zam. Okay, saya menamakan dia Zam. Okay, macam ni. Ni saya namakan dia sebagai anak naga. Yes, saya namakan dia sebagai anak naga. Tapi kalau ikutkan bahasa skema, ini dinamakan sebagai set semesta. Apa maksud set semesta? Bermaksud semua yang ada dalam tu, itulah dia yang ada dekat sini. Dia bagi dekat sini, itulah dia. Boleh? Dia takkan boleh jadi luar daripada apa yang dia dah bagi set semesta. So, saya namakan dia sebagai apa tadi? Anak naga. Yes, anak naga. Tak naklah mengada-ngada nanti kalau ada orang ambil gambar, lepas tu dia punya nota, lepas tu dia lepas sebulan 2 bulan dia tengok balik, alah naga, alah naga apa? Dah pula tak naklah saya. Jadi saya katakan ni adalah universal set. Universal set. Universal set. Dalam bahasa Melayu adalah set semesta semua benda. Okey, habis part yang tu. Next one. Okey. Yang ini adalah simbol-simbol yang you kena tak perlu risau, yang you kena biasakan je pun. Okey, by the way, yang saya kena bawakan sekarang ni adalah untuk recallkan semua benda betul, untuk kita kejarkan balik semua benda betul. Okey, tapi dalam masa yang sama juga saya akan bawakan soalan yang soalnya upgrade tau. Okey, yang akan jadi macam berat ke apa ke, tapi relax, tak ada apa pun. Okey, now here we go. Yang pertama you akan dapat bentuknya macam ni. Okey, ini dalam bahasa English we call it as intercept. Intercept. Tapi boleh kalau saya nak gunakan bahasa mudah. Okey, saya tunjukkan bahasa skema. Betul juga tu. Saya tunjukkan bahasa skema, lepas tu saya tunjukkan bahasa mudah. Saya kata bahasa mudahnya adalah apa, babe? Sama. Yes. Tak payah nak sabut. Kalau ini adalah intercept, dalam bahasa Melayunya saya gunakan perkataan apa? Sama. Cukup. Okey, tadi yang ni kata apa? Universal set. Saya katakan ni sebagai apa tadi? Anak naga. Yes, anak naga. Cannot. Okay, next thing. Habis part yang tu, saya gunakan marker merah lagi. Zap. Ini pula bentuknya adalah apa? Union. Okay, union. Okay, union ni, kalau saya tarikkan dekat sini, warna biru. Zap. Okay, saya gunakan bahasa mudahnya adalah apa tahu? Sama. Yang ini adalah sama. So, ini akan jadi apa? Semua. Yes. Semua. Apa maksudnya? Kejap lagi kita go through dalam soalan. Bisa? Okay, habis part yang tu. Next thing. You akan ada bentuk calik. Dia ada macam calik dekat sini. Bahasa skemanya dinamakan sebagai prime. Bahasa skema dinamakan sebagai prime. Tapi tak adalah pun awak nak belajar benda ni, nak serabut dengan dia punya perkataan. Kadang-kadang kita belajar bahasa Melayu ni, kita belajar dia punya perkataan tu, dengar skema, itu yang buatkan kita rasa macam, kita rasa macam, kita tak tahu arah mana kita nak pergi. So, relax lah.
Okay, kepada new student kan, saya pun tak apa nak kenal awak. So, saya nak kenal kepada especially geng yang baru, student-student yang baru. Okay, just nak bagi tahu pada awak, untuk perjalanan kita punya matematik ni, pada siapa yang dia rasa macam belum cukup confident dalam maths kan, just nak bagi tahu pada awak, kadang-kadang dia adalah our mentality yang kita kena upgrade. Our mentality. Bukan nak tahu sangat pun perkataan ni. Cara kita pandang tu yang memainkan peranan. Jadi guys, tolong bagi tahu saya, kalau dia lah prime, tapi dalam bahasa Melayu, Fatih akan gunakan perkataan apa tahu? Selain. Yes. Next one, habis part yang tu. Kebiasaan dalam soalan dia pakai 3 benda ni. Kebiasaan dalam soalan dia akan pakai 3 benda ni. Tapi, kalau saya bagi bentuk-bentuk lain, dia akan jadi macam ni. Zap. Okay, ini dinamakan sebagai subset. Okay, dalam bahasa Melayu akan dinamakan sebagai anak. Saya namakan dia sebagai apa? Anak. Subset, tapi dalam bahasa Melayu saya namakan dia sebagai apa? Anak. What is subset? What is anak? Okay, kejap lagi saya go through kan. Tapi babe, awak boleh fikir logik. Kalau inilah dia bagi subset kan. Kalau saya tarik macam ni, namanya apa? Duit. Tak ada makna. Pukul korang gang. Kalau ini adalah subset, anak, yang ni apa? Bukan subset lah. Okay, korang rasa korang kelakar ke pada siapa yang cakap kalau ini anak, ini jadi apa? Bapa, mak, baik cakap nenek di sini. Korang kelakar ke? Jadi babe, yang ini akan jadi apa? Non-subset. Ataupun saya cakap dekat sini adalah apa? Bukan anak dia lah. Faham sendirilah kot. Okay, bukan anak dia. Anak siapa sir? Kau ni kelakar ke? Okay, by the way, nanti kita akan go through kan apa benda ni semua and so on. Next thing, you akan ada lagi bendanya seperti ni. Zap. Okay, zap. Kalau you perasan, dia macam bentuk E kan? Dia macam bentuk E, betul? So, bentuk E ni adalah you punya elemen. Elemen dalam bahasa Melayu adalah apa ya? Elemen dalam bahasa Melayu adalah unsur. Okay, which is dalam elemen ni apa maksudnya, apa yang ada dalam tu lah. So saya gunakan bahasa biasa je lah, unsur ataupun apa yang ada dalam, tak ada big issue. Babe, kalau lah saya tarik macam ni pun semua orang pun dah faham. Kalau ini adalah elemen, ini akan jadi apa? Non-elemen, bukan elemen dia lah. Okay, by the way, izinkan saya terangkan 2 benda ni sebelum saya move further. Sebab 3 benda ni awak boleh faham based on soalan. Yang ni kadang-kadang je kita jumpa Contoh, kalau awak dah kata nampak soalan macam ni, P ini dengan Q ini zap. I just want to know, semua orang faham satu benda kan? Dia akan jadi P subset Q. Yang ni akan jadi apa? P non-subset Q. Betul? P subset Q, P non-subset Q. Bermaksud P anak kepada Q. P anak kepada Q. Alah, dia ibarat macam ni je lah. Kalau saya bagi awak, ini satu bulatan besar. P anak Q. P dalam Q. Membawa maksud ini Q. Ini P. Boleh terima atau tidak? Macam ni. P dalam Q ataupun P anak Q. Itu sahaja. Not a big deal. Babe, kalau dia kata bukan subset. Kalau dia kata bukan subset, bermaksud adakah P ni dalam Q? Dia bukan lah. Jadi bila bukan, maksudnya awak akan dapat sini akan jadi P, sini akan jadi Q. Macam tu. Dia akan jadi tak ada kaitan. Tak ada kaitan langsung. Dia dekat bahagian luar. Are you clear? Okay. Dia bukanlah nanti kalau awak kata yang ini anak ni bapak, lepas tu awak terbalikkan dia. Bukan. Korang tak kelakar. Okay, habis part yang tu. Babe, tapi dalam soalan dia tak tanya macam ni sangat tau. Dalam soalan, dia tak tanya soalan simple macam ni. Dia ingat kita ni belajar main-main ke? Kita ni bangun pukul 3-4 pagi belajar, betul? Agak-agak lah sikit dia nak tanya bagi soalan yang senang-senang. Bagilah soalan dekat kita, soalan-soalan susah. Kita ni bangun pukul 3-4 pagi, lepas tahajud, lepas solat hajat semua, lepas solat taubat semua, kita akan buat apa tahu? Matematik. Betul? Betul? Tak bersalah yang cakap betul tu. Tak rasa diri tu menipu? Tak rasa ke nanti keluar jalan, keluar rumah kena petik? Tak Okay, geram. Okay, by the way, habis part yang tu. Tapi soalan akan banyak tanya macam mana tau? Okay, ni dia. Soalan akan tanya yang menyakitkan hati. Now, tanpa buang masa. Let's say, kalau saya kata macam ni, ini adalah P. Dalam dia adalah A, dalam dia adalah B. Okay, dia minta apa tau? Subset untuk P. Sudah. So, dengan sini baik-baik anak-anak. Kalau ini adalah soalan dia, babe, tolong bagi tahu saya. Apa maksud subset P? Kalau saya gunakan bahasa mudah, awak kena asingkan. Sebut. Awak kena apa? Asingkan. Apa maksud asingkan? Asingkan tu dalam ni you nampak P ada 2 kan? Satu A, satu B, betul? Jadi kalau diminta subset, you kena asingkan satu-satu. Asingkan satu-satu tu dia akan jadi apa tau? Tengok mula-mula dia dapat apa tau? Mula-mula you akan dapat A. Asingkan dia. Lepas tu you asingkan lagi, you dapat apa babe? B. Are you following me? Kita dapat A, kita dapat B. Lepas tu you akan dapat apa lagi tau? You akan dapat dekat sini dia akan jadi A, B. A, B. A, B. And last one. Adakah ni jawapan akhir? Bukan And last one, you akan dapat bentuknya jadi macam ini. Ini dinamakan sebagai null set ataupun set kosong. Kena ada tau. Kalau dah nama pun cerakinkan ataupun asingkan, you asingkan A, you asingkan B, you ambil sekali. Lepas tu you ambil yang ni pula. Ini dia. Itulah yang kita letakkan kat sini. Empty set. Yes. Are you following me? Okay. Tapi babe, kalau lah contoh saya sakitkan hati awak sikit boleh tak?
Saya padam yang ni. Lepas tu saya letakkan dekat simulasi. Oops. Saya gunakan marker merah, saya letakkan simulasi. Saya padam. So macam mana kita nak tahu berapa jawapan dia? Banyak bang. Banyak bang. Dia akan jadi apa? 1, 2, 3. A, B, A sahaja, B sahaja, C sahaja. Betul kan? Okey, saya tuliskan satu-satu. Dia boleh jadi apa jawapan dia tadi? A sahaja. Dalam SPM ada soalan macam ni dia minta awak asingkan A sahaja. Lepas tu dia boleh jadi apa tahu? B sahaja. Dia boleh jadi C sahaja. Are you following me? Asingkan dia setiap satu. A sahaja, B sahaja, C sahaja. Ada berapa? 3 kan? Kalau dia ada 3, boleh jadi tak yang dia punya game ni dia jadi A dengan B pula? Dah ada 1, 1. Boleh jadi 2, 2 pula. Yes, dua boleh jadi apa? A dengan B. A dengan C. Yes. Mesti ada yang tanya, "Sir, how about B dengan A?" Anak-anak, A dengan B dengan A sama atau beza? Sama. Sama. Kalau A dengan C dengan A sama. And last one, babe, kalau you nampak A, B, A, C, B, C lah sekali. Benar apa itu? Enggak. Ya benar dong. You nampak A, B, A, C, B, C. A, B, A, C, B, C. Itulah dia. And last one, tolong dengar betul-betul. You dah asingkan satu-satu, you dah asingkan dua-dua. Boleh tak kalau saya nak asingkan tiga-tiga pula? Yes, yes. So kalau tiga-tiga dia jadi apa, babe? Ini akan jadi A, B, C. Itulah dia. Kalau ada 3 maksudnya awak buat apa tahu? 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. So yang ni boleh tak nak pusing-pusing lagi? Boleh tak? Tak boleh. And last one, tolong saya, babe, you akan dapat dekat sini adalah set kosong. Set kosong wajib ada ya. Set kosong wajib ada ya. Okey, tolong bagi tahu saya, babe. Kalau you dah dapat dekat sini, ada berapa subset? Kalau ditanya, ada berapa subset? Okey, kalau you kira betul-betul, you akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan ada berapa subset? 8 subset. So, ladies and gentlemen, dengar sini baik-baik. Kalau lah ditanya macam ni tau. Okey, soalan dia boleh jadi macam ni tau. Find number of subset P. Ini soalan dia. Find number of subset P. Dalam bahasa Melayu, cari bilangan subset P. Jawapan awak berapa, babe? 8. Okey, so awak tahu 8 sebab awak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Okey, bayangkan kalau dekat sini, saya letakkan soalan lain. Kalau saya letakkan dekat sini lah Q. Sekejap, saya letakkan sini lah Q. Dan saya letakkan dekat sini nombor. Bagi saya satu nombor, please. Nombornya akan jadi 5, 7, 9, 11, 13. Contohlah. Okey, saya tanya je dulu tau. Ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5 kan? So dia akan jadi apa nanti? 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Faham kan? Kalau ni ada 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3. So kalau ada 5, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Adah, sudah nak kira macam mana bang? Banyak bang. Silap hari bulan awak kira satu-satu, tahu-tahu dah habis SPM bang. Jadi kita tak buat macam tu lah. Jadi, kalau dia tanya ataupun dalam soalan dia kata apa tahu? Find number of subset, maka dia akan ada formula. Okey, dekat sini saya akan tuliskan which is babe. Kalau dia tanya number, saya gunakan marker yang sedap sikit lah. Okey, number of subset, maka warna merah. Number of subset, maka you akan dapat dekat sini satu formula. Formulanya akan jadi N kuasa 2, betul? You akan dapat N kuasa 2, betul? Tak. Pada siapa yang cakap N kuasa 2, yang ni memang saya cari awak sampai ke lubang cacing. Saya selalu pesan dekat student. Ramai student salah dekat sini. Sumpah ramai student dia akan salah dekat sini, dia akan anggap N kuasa 2. Kalau N kuasa 2, by the way, what is N? N adalah number of element tau. N adalah number of element. Dekat sini ada berapa bilangan elemen awak? 3. Kalau dekat bawahnya ada berapa bilangan elemen awak? 5. Jadi kalau awak buat contoh N kuasa 2 membawa maksud 5 kuasa 2, awak dapat jawapan dia 25. This is wrong Salah Jadi formula sebenarnya, saya gunakan marker warna biru, saya potong. Formula sebenarnya adalah 2 kuasa N. Ini baru betul. 2 kuasa N. N adalah bilangan elemen. N adalah bilangan elemen. Okey, tolong bagi tahu saya. Bilangan elemen ada berapa dekat sini? Ada berapa bilangan elemen? 3. Jadi bermaksud maksud awak dapat 2 kuasa bilangan elemen ada 3. Jadi awak dapat 8. Itulah dia. Yes. Jadi kalau sini awak buat 5 kuasa 2 salah, tapi awak akan buat 2 kuasa bilangan elemen. Okey, ada berapa bilangan elemen? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dapatlah sini berapa, babe? 32. Inilah jawapan dia. Tapi tak ada makna kita nak buat 32 kira satu-satu, betul? Silap hari bulan semua soalan kita tu penuh dengan 32 benda ni. Tak ada makna. Are you following me? Okay, I think that's it. Cukup untuk game yang pertama. Boleh saya padam yang mana ya? Saya padam yang ambil gambar dulu supaya saya tak bergaduh. 3, 2, 1, kosong. -1, -2, -3,
Negatif 4. Yes, thank you. By the way, bila saya cakap dia adalah formula, memang formulanya macam tu ya. Ramai student dia akan terkeliru 2 kuasa N. Padahal yang sebenarnya adalah N kuasa 2. Terbalik. Ramai orang keliru N kuasa 2. Tapi sebenarnya adalah 2 kuasa N. Nampak? Saya sengaja cakap macam tu tadi untuk tunjukkan kekeliruan. Faham? Yes. Saya tunjukkan kekeliruan supaya awak betul-betul faham. Yes. Kondiam semua. Okay. Okay, habis part yang tu. Next one. Settle yang ni. Kalau saya bagi macam ni tadi. Zap. Ini maksudnya apa tadi? Number of element. Kalau dia letakkan N, ini akan jadi number of element. Babe, saya nak awak faham satu konsep. Kalau saya letakkan 175 dengan sama. Tolong bagi tahu saya. Sama. Lain tau. Yang ini ada berapa elemen dia? Ada berapa elemen dia? 3. Elemen dia ada 1, 2, 3. Yang membezakan dengan belah kiri adalah dia ada titik. Dia ada titik. Titik ni membawa maksud ini akan jadi apa, babe? Satu elemen yang berbeza-beza. Yang ini berapa elemen dia? Okey, untuk pengetahuan awak, kalau yang ni dia bagi nilai dia, which is 175. Nilai tau, nilai. Are you clear? Okey, tapi kalau contohlah saya padam, saya letakkan macam ni. Zam. Ini berapa elemen dia? 1. Elemen dia berapa? 1. Sebab ada 1 je. Faham Okey, cukup. Yeza, kau ni bijak-bijak. Saya malas nak cakap dengan korang. Nanti saya bagi soalan upgrade terus, nanti korang rasa macam marah pula dengan Fatih. Okey? Jadi bagi saya tu ruang untuk saya bawakan dulu dia punya basic sekejap. Tapi jangan belagak sangat. Jangan belagak sangat. Korang sabar je. Korang sabar je. Okay, now babe. Habis part yang tu. Next one. Okay. Settle number of element. Lepas tu kita akan ada apa lagi dekat sini. You dah dapat dekat sini element, number of element, dan you akan dapat bentuk begini. Zap. Ataupun bentuknya jadi macam ini. Zap. Okay, kalau you perasan, ini dengan itu sebenarnya lah benda yang sama ya. Sekejap, kan nanti ada keliru. Tak naklah. Saya jadikan dia zap ataupun zap. You perasan tak? Ini adalah satu set, tapi set tu adalah kosong. Dia tak ada apa-apa dalam tu. So ini dinamakan sebagai set kosong. Just a small game. Tak ada apa pun. Set kosong. Set kosong. In English, we call it as empty set. Empty set. Yes, empty set. Okay, now, babe. Dah cukup. Ambil gambar. Semua benda akan refer balik pada benda ni. Ataupun null. Null set, empty set tu sama lah tu. Kau memang tak puas hati dengan Fatih Memang rasa macam, okay lah. Ambil je lah gambar. 3, 2, 1. Right, good. Okay, done Okay, kepada new student, saya just nak bagi awak mungkin perasaan macam ni Betul tak kalau saya tanya awak, selama ni ada tak orang yang berfikir kalau nak belajar matematik, dia kena slow? Ada tak awak pernah dengar benda tu? Ada pernah dengar benda tu? Okay. Kalau student yang baru pernah dengar benda macam tu, saya nak betulkan Sebenarnya nak belajar matematik, dia tak boleh terlalu slow. Tak boleh terlalu slow. Dia kena ada pace yang sedang-sedang dan kat atas. Kalau you belajar terlalu slow, kita nak belajar matematik untuk develop our analytical skill. Kemahiran berfikir, ketajaman mendapatkan satu-satu jawapan dengan cepat. Cuba bayangkan kalau you belajar macam ni. Satu. Ditambah. Tambah. Tahu tambah. 1. Berapa? Saya nak tanya awak, kalau awak buat macam tu, dia tak mengasah you punya skill, dia tak mengasah kebolehan. Jadi, kepada new student, saya harap awak boleh dapat momentum dengan MC Plus ya. Dan kami taklah bawa tu terlampau laju tau. Taklah terlampau laju, kami bawakan tu sedap-sedap. Jap, sebelum tu saya nak cakap, saya bagi tahu tadi tu saya bukan compare dengan siapa-siapa Kau jangan compare dengan siapa-siapa pukul korang kang. Saya just bagi tahu benda tu general. 3, 2, 1. Babe, okay. Dah settle yang tu, marilah kita go throughkan dengan soalan. La ilaha illallah, ini soalan dia. Okay, soalan macam ni adalah soalan yang tak besar. Okay, untuk pengetahuan awak, saya tak takut kalau dia masuk dalam paper tu. Sumpah, student bijak untuk jawab soalan dalam paper tu. Again, saya ulang balik, student bijak untuk jawab soalan dalam paper tu. Tapi izinkan saya go throughkan 2 benda ni dulu dengan awak untuk saya boleh bersembang dengan awak benda yang apa? Saya tengah tunjukkan awak semua benda Okay, saya tak kisah awak nak buat soalan ni dengan cara macam mana. Dia doesn't matter. You nak pakai cara macam mana? Oi. Jap. Sorry. Okay, dia gelap. Dia gelap. Okay, now. Apa tadi saya cakap? Saya dah lupa dah. Apa tadi saya cakap? Okay, yang mana awak pakailah cara macam mana sekalipun, as long as you dapat jawapan, cukup. Faham maksud saya kan? Tapi, cara yang saya pakai ni very general. Yang pertama, semua orang tahu kan apa maksud bila dia kata PR macam ni? Tahu kan apa maksud benda ni kan? Ini maksudnya apa, babe? Saya dah cakap tadi tolong tengok nota yang
kita dah bagi awal-awal tadi, itu maksudnya apa, babe? Sama. Isn't it? So, apa P dengan R yang sama? So, first thing first, kalau jumpa soalan ni, yang pertama tolong labelkan. Pertama tolong apa? Labelkan. Labelkan tu membawa maksud setiap satu kawasan yang tertutup, labelkan dia. Okey, betul kan? Ini adalah satu kawasan yang tertutup. Satu, mana ada lagi kawasan yang lain dia tertutup? Satu. Yang ini akan jadi dua. Tak ada lagi. Dia dah macam terperangkap. Ni dua. Yang ni pula akan jadi berapa, babe? Tiga. Yang ni akan jadi berapa, babe? Empat. Dan ini akan jadi berapa, babe? Lima. Are you following me? Are you following me? Alright. Jadi, babe, bila dia kata P intercept dengan R, P intercept dengan R, saya gunakan bahasa mudah, which is P yang sama dengan R. Babe, pakailah cara macam mana sekalipun, laju ke, perlahan ke, yang penting awak dapat jawapan, dah mengam dah tu. Because why? Kalau P, ini P, tolong bagi tahu saya, dalam P, apa nombor dalam P? Nombor dalam P. Ya, saya tahu kau dah dapat jawapan, sabar. P. Kan nanti saya bagi tahu jawapan je kan, ada yang rasa, Fatih kau. Okay. Dalam P, awak dapat berapa? 1, 2, 3, 4. Betul? Dalam P. Ini adalah P, so 1, 2, 3, 4. Dalam R, apa nombor dalam R? Nombor dalam R. 3, 4, 5. Yazam. Babe, Fatih kata sama. Apa yang sama? 3 dengan 4. 3 dengan 4 lah awak lorek. Dah siap. Yap, nak lorek tu saya pakai macam ni. Lorek. Yes, dah siap. Dengar kita belajar main-main ke? Agak-agak lah. Betul? Dengar kita belajar. Come on. Next one. Babe, kalau dia kata macam ni pula. Ini Q Zan. Okay, now. Saya tanya awak jawab Kita lajukan sikit boleh? Okay, cantik. So, saya tahu dalam ni dah bijak-bijak. So, saya boleh je upgrade. Saya lajukan terus. Tapi bagi saya ruang untuk saya sampaikan pada semua orang. So, saya nak tanya awak. Semua orang, kita akan buat yang mana dulu? Yang ini ke yang tu dulu? Aha ke Aha. Okay, you. Sorry, ini N kan? N tu membawa maksud apa tadi? N membawa maksud adalah sama. Okay, yang sama. Tolong tengok nota awak ya. Kalau saya bagi macam ni pula, ini maksudnya apa? Semua. So, tak payah nak serabut. Fatih minta apa? Labelkan. So, bila label awak dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Betul? Salah. Kenapa salah? 4 dengan 5 pada kawasan yang sama. Dia tak boleh kawasan yang sama. Dia kan tak boleh nak share-share. Kan tak boleh nak share-share. Kita kan tak suka share-share. Betul? Betul? Yes. Kan? Tak suka share-share kan? Share apa saya tak tahulah. Kau memang kedekut. Betul? Yes. Okay. Gurau. Jadi baik, awak akan dapat dekat sini. Dia akan jadi berapa? 4. Dan sini akan jadi berapa? 5. Kenapa tadi? Sebab 4 dengan ini adalah kawasan yang terbuka, dia sama ya. Okay, by the way, kalau awak tengok dekat sini, Q. Lajukan sikit boleh? Apa yang ada dalam Q? Dalam Q, tolong. 2 dengan 3. 2 dengan 3. Dalam R, apa yang ada dalam R? Dalam R, 1, 2, 3. 3, 4, 5. Babe, tak rasa ke benda ni simple je? Apa yang sama? Apa yang sama? 3 je yang sama kan? Maksudnya awak dapat sebelah sini adalah 3 je. So, jawapan untuk yang ni adalah 3 je. Boleh? Okay. P selain. Nampak ada calik ni? Ini adalah P. Okay, this is your P. Tapi dia kata ada calik. Calik tu apa? Selain kan? So, kalau inilah P, selain daripada P apa, babe? 5 lah. Inilah P. Selain daripada P, adalah 5. Jadi, awak dapat sini adalah berapa? 5. Then, you kata semua. So, kalau semua kita ambil 3, kita ambil 5. 3, 5. Dan siap. Yes. Itu je. Ya. Sama. Serius. Dan. Okay, by the way, inilah soalan yang dia bagi. Habis panjang tu ambil gambar sedekat 3, 2, 1. Korang ni kalau benda yang senang, macam tu je ke? Ya, awak memang tak puas hati Tak puas hati kalau benda tu senang Nah, ambil ni. Meh, saya tunjukkan awak soalan upgrade sikit. Ready? Okay. Kalau inilah soalan upgrade, babe, saya nak tanya awak. Okay, dengar sini baik-baik Saya tak nak bergaduh tau dengan awak tau. Sumpah saya tak nak bergaduh. Saya nak jawapan dia macam tu je ke? Sayang. Soalan ni, dia minta awak lorek. Korang memang tak pernah jawab soalan ni. Ini yang buatkan saya rasa risau ni. Kesian pun ada juga. Ya, awak, inilah jawapan akhir dia. Tara. Dia macam, ya. Percayalah cakap saya. Saya ni muka penipu sangat ke? Muka saya penipu sangat ke? Saya just nak cakap tau. Saya ni, kalau dibawa pergi masjid, orang ingat saya ni imam. Yes. Again, habis part yang tu. Ya. Itu jawapan akhir. Okay, sebelum saya proceed. Awak perasan tak soalan ni lain sikit daripada apa yang kita dah jawab? Apa maksud lain daripada apa yang kita dah jawab? Sebelum ni kita nampak bulat-bulat kan? Ini dia bagi bulat ke dia bagi kotak? Macam kotak kan? Okay. Tapi babe, kadang-kadang kita ni serabut sebab nampak permulaan mata tu rasa macam, what? Allah sumpah. Dia punya pemikiran tu terus nak rasa risau. Relax. I just want to ask you one thing. Ini H. Boleh bayangkan? H. Okay. Ini adalah T. Ini adalah K. Okay. Kena pandai baca. Sebab kena pandai baca, kena tahu bahagian-bahagian yang ada. Boleh? Okay, mak saya minat dekat sir.
Saya juga minat dekat mak awak. Okay, kirim salam dekat mak awak. Okay, now here we go. Okay, now here we go. Sini. Ni H. Ini adalah apa tau? H sahaja. Good. Ngam. Sekali lagi, ini namanya apa? H sahaja. Sebab apa sahaja? Kawasan sini ada tak dikongsi dengan siapa-siapa? Ada tak dikongsi dengan siapa-siapa? Tak ada tau. So, bila tak ada, ini H sahaja. Bermaksud ini akan jadi apa? K sahaja. Ini membawa maksud T sahaja. Yes. Sebab bahagian sini dia tak dikongsi dengan siapa-siapa. Faham maksud saya kan? Okey, cantik. Tetapi kalau you tengok ini. Betul tak ini adalah gabungan 1, 2 sini. Betul kan? Dia macam ni kan? Dia ada yang bersilang, betul? Tapi you kena faham tau. Dia ada 2 kawasan. Kalau saya keluarkan, awak akan nampak bentuknya akan jadi macam ni. Zap dengan zap. So kalau you tengok, you akan nampak dia akan bersilang tu dekat bahagian sini, betul? Tapi yang bersilang dekat bahagian sini ni ada 2 tau dia pecahkan. Ada 2 bahagian dia pecahkan. Satu yang dekat sini dia akan jadi apa tau? H dan K sahaja. Sebut. Ini akan jadi apa? H dan K sahaja. Okey. Tapi baik, kalau saya tunjuk macam ni, saya tunjuk yang ni je. So dia akan jadi apa? H dan K without sahaja. H dan K without sahaja. Benda ni penting. Faham Kejap lagi awak. Kenapa? Okey, kenapa? Sebab yang ini dia H dengan J. H dengan K. Kejap lagi saya akan terangkan. Sebab apa dia kata H dengan K? Tak ada sahaja. Kejap lagi saya beritahu. Now, kalau macam tu saya padam dia, sabarlah. Awak tolong saya gunakan marker merah lah. Okey, kalau ada orang dia tengok yang ni kuning dia macam sakit mata, saya tanya awak zap. Kalau saya keluarkan awak nampak bentuknya jadi macam ni. Betul atau tidak? Awak nampak ini dengan yang tu kalau saya keluarkan jadi macam ni. Nampak ni bersilang. Ini akan jadi you punya apa? T dan sini akan jadi you punya K. Betul kan? So dengar betul-betul Kalau saya tanya yang bersilang ni, ini namanya apa tau? T dan K. T dan K. Kalau saya tanya yang ni, saya tanya penuh. Ini saya tanya penuh. Maksudnya saya lorekkan penuh ni. Ni. So dia akan jadi apa? T dan K. Without sahaja. Tanpa ada perkataan sahaja. T dan K. Faham Tetapi kalau saya tanya bahagian dekat sini je. Yang ini je, kawasan yang ni je. Ini akan jadi apa? T dan K sahaja. Ini akan jadi T dan K kena ada perkataan only sahaja. Kalaulah saya letak dekat sini, kenapa tak boleh yang dikatakan sebagai T dan K? Kan dia kongsi dengan H. Yes. And last one, semua orang pun dah tahu kalau saya padam ni semua dan semua orang nampak tak semuanya bersilang tu dekat bahagian sini. Tengah-tengah ni kan bersilang kan. So ini akan jadi T ada, K pun ada, H pun ada. Ni H, K dan T lah. Semua orang tahulah. Okay, now. Boleh saya padam Okay, cukup. Kalau you dah dapat ini, tengok soalan, dia akan jadi macam ni tau. Babe, semua orang tahu set semesta semua ni lah. Okay. Now, kalau ini adalah semua, dia tanya apa tahu? Yang pertama, NH sama dengan 27. Apa maksud 27? Apa maksud 27? Semua yang ada dalam you punya H, betul? Number of elemen yang ada dalam H. So semua dalam H ni 27. Saya nak tanya awak. Boleh bagi tahu saya 27 ni cover mana? Aha ke? Ke? Oho ke? Ihi ke atau the whole thing? The whole thing. Semua ni akan jadi 27. Awak kena tahu perbezaan setiap satu. NH bermaksud ini H semua sama dengan 27. Gitu. Next one. Kalau dia kata macam ni pula, NK 25. Ni K. Semua orang pernah pandai. Maksudnya semuanya 25. Benar? The whole thing akan jadi 25. Tetapi okey, dengar sini baik-baik. Kalau dia kata H bersilang dengan K. H bersilang dengan K. Membawa maksud awak akan dapat H dengan K ni yang sama, betul? Ini adalah H awak, ini adalah K awak. Membawa maksud awak akan dapat dekat sini. Betul atau tidak? Betul atau tidak? So ini akan jadi sama dengan berapa guys? 13. Dua-duanya akan jadi 13. Sebab ini adalah H, sini adalah K, dia akan jadi macam ni. Okay. Babe. Sajalah kalau saya kata macam ni tau. Contoh. Ini saja tau. Dia kata macam ni. Only. Dia kata apa? Only. Kalau only awak dapat dua-dua ke awak dapat dekat bawah yang ni je? Bawah sahaja yang kecil ni je. So hati-hati dengan perkataan only. So ada dia kata only tak ada. So bila tak ada, yang ini bersilang maksudnya awak dapat 1, 2 bersilang dekat sini. Dua-dua ni akan jadi 13.
Alright, habis part yang tu settle. Jadi babe, dia kata ni semua orang dah tahulah ni, set semester. Set semester tu semua ni kan, semua ni sama dengan berapa guys? Semua ni akan jadi sama dengan 50. Okay, saya tanya awak jawab tau. Saya tanya awak jawab. Boleh awak ajar saya? Boleh tak awak fikir? Kalau semua ni berapa? Semua ni. Fikir tak? 27. Sini 13 kan? Boleh tak saya nak tahu 2 ni berapa? 27 tolakkan dengan 13. Dia akan jadi 14. 14 tu cover dua-dua bahagian sini. Maksudnya dua-dua ni akan jadi 14. Awak tak tahu atas berapa, awak tak tahu bawah berapa. Faham atau tidak? Tapi 14 campur 13 jawapannya berapa? 27. Next one. 25 ni semua kan? 25 ni semua kan? Kalau kat sini je dah 13, boleh tak saya nak tahu balance yang dekat sini? Boleh? How? 25 tolak 13, awak akan dapat 12. 12 tu akan ada dekat sini. 12 tu tengah-tengah. Kita tak tahu atas berapa, tak tahu bawah berapa, tapi total dua-dua ni 12. Bijak. Bijak. Korang memang bijak. Okay, now babe. Apa yang ditanya kat sini tau? Dia tanya adalah H union dengan K, H semua dengan K, tapi ada calik. H dengan K semua. Ini H, sini K, semua. Semua. Tapi dah dicalik. Calik tu maksud apa? Selain. So bila selain maksudnya dekat atas ni je kan? Maksudnya dia tengah tanya yang ini sahaja. Benar apa enggak? Inilah yang ditanya. Betul eh? Okey, sekali lagi H dengan K. Ini H, sini K, so padam. Tapi dia minta selain. Selain apa tu? Babe, boleh tak nak cari yang tu? Dengan kita tak belajar ke? Agak-agak lah. Semua jangan belagak Semua ni bila tambah jadi 50. Sini 50, tolak sini 14, tolak sini 13, tolak sini 12, dapat tak yang atas? Semua bila ditambah jadi 50. So 50 tolak 1, 2, 3, dapatlah yang atas. Membawa maksud awak dapat 50 tolak 14 tolak 13 tolak 12. Jawapan dia berapa babe? 11. And that will be your final answer. Yes. Cuba bayang kalau awak buat 50 tolak 27 tolak 25. Dapat jawapan tak? Negatif bang. Negatif bang. By the way, yang ni tak payah lorek. Yang ni saya tunjukkan pada awak apa yang ada. Okey. Jap. Soalan ni akan di-upgrade. Ready Ready Okey, 13 tu dia dapat sebab dia dah bagi kat sini 13. Okey. Kalau you dah pandai tahu bentuk, soalan akan di-upgrade menjadi seperti ini. Oh yo. Pelan. Okey now. Okey, ni dia. Tara. Okey, awak ajar saya boleh? Okey. Tapi ni tak ada apa pun. Ini pun biasa juga. Okay, here we go. Saya tanya awak jawab boleh? Apa maksud dia bila dia kata macam ni? 36. Total semua akan jadi sama dengan berapa babe? 36. Korang memang bijak. Semua ni akan jadi 36. Cantik. Next one. Kalau saya tanda yang macam ni pula? 24. 24 tu sini kan? Sini je kan? Tak. 24 kat mana? Dua-dua ni akan jadi 24. Oops. Dua-dua kawasan ni akan jadi 24. Are you following me? Okay. Oh, by the way, kalau saya tanya semua orang dah pandai tahu. Ini apa? Kawasan apa? P sahaja. Jangan cakap P Jangan cakap P lah. P sahaja. P. Q sahaja. Q. Ini saya cakap P, bukan B. Kalau dah single tu single je lah. Okay. Gerak. Okay, now babe, tolong saya. Ni awak dapat, oops, sorry. Awak dapat P. Okay, and P 24, so P 24. Next one. Tak payah nak buat love yang tersakiti macam tu, tak payah. Macam sedih sangat, tak payah. Okay, babe, Q 15. 15 tu maksudnya awak dapat dekat sini, dia akan jadi berapa? 15. 15 tu akan cover dua-dua. 15 akan cover dua-dua. Are you clear? Okay. Babe, apa maksud dia bila cakap macam ni? Tengah-tengah kan? So, tengah-tengah dia dekat sini awak akan dapat berapa ya? So, tengah-tengah yang ni awak akan dapat 9. Saya gunakan marker warna merah 9. Boleh tak awak bayangkan sekarang? Semua ni dapat berapa? Semua ni 24. Semua ni 24. Kalau sini dah jadi 9, boleh tak saya nak tahu sebelah sana? 24 tolakkan dengan 9. You akan dapat berapa situ? 15. 15 untuk P sahaja. Kena. Next one. Q, semua Q berapa? Semua Q akan jadi 15 kan? Semua Q 15. Tapi dekat sini dah jadi 9. Boleh tak saya nak tahu sebelah sini je? 15 tolak 9. Korang memang bijak. 15 tolak 9 awak akan dapat situ jadi berapa babe? 6. Okey, cantik. Saya padam sini, saya padam sana. So tolong bagi tahu saya babe, dia tanya apa dalam soalannya? Okey, yang dia tanya adalah find the number of students who do not play the two games. Dia tak main dua-dua.
Maksudnya tak main P, tak main Q. Maksudnya dekat luar ni lah kan. Okay, macam mana nak cari luar? Babe, betul tak awak dapat satu bahagian? Bermaksud 36, tolakkan dengan 15, tolakkan dengan 9, tolakkan dengan 6. Awak akan dapat balance. Berapa balance? 6. 6 dia nak dekat bahagian luar. Itulah jawapan dia. Dah siap. Kenapa boleh tahu 6 jawapan dia sekali lagi? Sebabkan total semua akan jadi 36. 36 tolak 15, 36 tolak 9, 36 tolak 6. Tolakkan dalam ni, maka dapatlah balance. Balance dia tu lah yang dekat luar. And that will be your final answer. Can or not? And that will be your final answer. Mana datang 9, datang daripada sini tadi ya. Okay. Ini yang sama tadi. P dengan Q yang sama dekat tengah-tengah. Dapat jawapan. Okay. Ambil gambar. 3, 2, 1. Screenshot. Yes, betul. Nektar 1. Asal saya ni ada banyak dosa ke? Saya rasa saya banyak dosa. Okay, done. Okay. Kalau dah, boleh saya move on. Okay. Babe. Here we go. Ini soalan yang seterusnya. Alright. Sebelum saya bawakan soalan-soalan yang tu, saya tunjukkan awak soalan dekat sini. Sekejap, bagi saya sikit ruang. Okay. Now, ini masih lagi tak ada isu. Okay. Saya bawakan awak untuk soalan. Sabar sekejap. Saya tengok sekejap. Animation free. Pay for those who visit park. Okay, now. Here we go, see. Ready untuk bawakan soalan ni besar sikit? Soalan ni lebih panjang sikit. Okay. Nampak? Dekat mana kita punya pemikiran kita start koyak? Ayat. Allah su. Dia dah start macam tu, betul? Okay, relax lah. Janganlah takut. Okay, now babe, saya tanya awak jawab tau. Alah, penat baca. Penat lagi kena tipu dengan boyfriend girlfriend awak ayat panjang-panjang dalam WhatsApp. Ngam. Okay, by the way babe, tolong bagi tahu saya table 1 shows the number. Okay, in each set. Okay, itu tak ada apa pun. Okay, tolong bagi tahu saya. Ni dia dah bagi tahu tau. Universal set. Sumpah kau dah bijak. Okay, tengok Universal set maksudnya semua kan? Semua ni akan jadi sama dengan berapa babe? 250. Are you following me? Bijak. Set P. Tolong bagi tahu saya. Set P. Ini P sahaja. Sorry. Dia kata set P. Ini semua P awak akan dapat berapa guys? 124. Kalau awak perasan saya sentuh dua-dua bahagian. Betul? 124. Bijak. R. Ini R. Maksudnya awak dapat 106. Okay. Semua R 106. Okay. Habis part yang tu. Universal set. Visitors of Agriculture Expo. Okay. Kau bacalah sendiri. Visitor of Park. Okay. Bird Park. Visitor of Butterfly Park. Uish, ini mesti sweet kan. So bawa pasangan yang dah halal saya cakap dah halal Okay, bawa pergi dating dekat Bird Park, Butterfly Park, ada anak. Yes, lepas habis COVID lah. Yes, betul. Oh, lupa korang belum ada pasangan. Alah, lupa korang mana ada anak. Betul. Yes, okay, saja. Jadi babe, the number of visitors who did not enter any of the park is 50. Apa maksud dia? Bilangan pengunjung yang tak masuk mana-mana ialah 50. La ilaha illallah. Apa je diorang buat ni? Ini maksudnya dia tak ada pasangan lah. Ini jenis masuk datang, okay, dia tak tahu nak buat apa, dia duduk luar. Yes. So duduk luar tu lah 50. Ni awak lah. 50 ni, awak salah seorang. Yes. Okay, now babe. Bilangan pengunjung yang tidak memasuki mana-mana taman ialah 50. Dia tak masuk taman untuk burung, dia tak masuk taman butterfly, dia duduk dekat luar 50. Okay. Now, calculate the amount of payment collected by the organizer during the period. Admission fee to enter the Agriculture Expo, free is free, but visitors have to pay 5 ringgit to enter the bird park and 6 ringgit to enter the butterfly park. Okay lah. For those who visit both, they only need to pay 10 ringgit. Abid, tolong bagi tahu saya sekarang ni. Macam mana kita nak settlekan this game? Okay. Kalau you tengok sekarang ni betul-betul, dia dah kata apa tahu? Untuk you masuk, percuma. Masuk dalam ni, percuma. Okay. Tapi kalau nak pergi ke Taman Burung, perlu membayar RM5. Taman Burung RM5. Saya highlightkan dengan marker merah. You akan dapat dekat sini, mana? RM5 untuk Bird Park. Okay, warna RM6 untuk Butterfly Park. Boleh Okay. For those who visit both, they only need to pay RM10. Both. Maksudnya dia masuk dua-dua, dia kena bayar berapa, babe? RM10. Okay, dia tanya, calculate the amount of payment collected by the organizer during the period. Maksudnya kena bayar semua berapa? Okay. Saya tak nak tolong awak boleh tak? Okay. Sekarang ni, awak dah faham satu konsep. Sini 124, sini 106, sini 50 kan? Okay. So babe, tolong selesaikan sendiri macam mana awak nak cari jawapan untuk tahu ini berapa, sana berapa, sini berapa. Nak tanya, is it too tough for you? Tak pun. Okay. Cuba tengok 250 ni total orang kan? 250 ni semua kan? Yang tak masuk berapa orang? 50. So bila tak masuk 50, P dengan R bila campur dia jadi berapa? 200. Betul kan?
So maksudnya awak akan dapat dekat sini warna biru 250 tolakkan dengan 50, maksudnya awak akan dapat 200. 200 ni dua-dua. Dua-dua, betul? Good. Tapi babe, saya nak tahu satu benda. Saya bayangkan macam ni 1, 2 sama dengan 200. Faham 1, 2, 200. Betul? Okey. Awak tahu tak kiri berapa, tengah berapa, kanan berapa? Tahu tak? Macam mana awak nak tahu? Okey. Ini adalah dia punya plot twist yang awak kena dengar betul-betul. Ini sangat-sangat penting untuk awak dengar. Sangat-sangat penting. So dengar tak payah pun pakai X. Tak payah pakai X lah. Babe, cuba tengok betul tak ini awak dapat berapa? 124. Saya gunakan marker merah. Betul tak ini semua 124? Betul atau tak? Betul kan? Semua ni kalau dicampur jadi 200. So 200 tolak 124. Dapat tak yang ni? 200 tolakkan yang ni, dapat tak yang tu? Yes! Tolakkan dia jadi berapa? 76. 200 tolak 124, you dapat 76. Sini jadi 76. So kalau ini dah dapat 76, boleh tak saya nak tahu sini pula berapa? Yes man. Semua ni 106. Sini 76. Tengah-tengah dapat berapa? 30. Are you following me? Jadi ni dah boleh padam. Dan semua ni 124. Kalau sini dah 30, boleh dapat yang sebelah sana. Tolakkan dia jadilah berapa? 94. Gitu. Abang, mahal benda ni abang. Mahal benda ni abang. Sekali lagi saya highlightkan dekat sini tau. Sekejap tengok sini betul-betul. Babe, semua orang dah faham satu konsep. Dia nak pakai X kan? Dia dah fikir, alah macam mana nak pakai X? Alah. Tak payah babe. No need pun. Okay, untuk you selesaikan benda ni cukup dengan cara macam ni. Sekejap saya gunakan balik saya punya kekuasaan. Zap. 1, 2 bila campur jadi berapa 200. Faham 1, 2 dia jadi berapa babe? 200. Are you following me? Okay, bila ini campur jadi 200 membawa maksud awak akan dapat 1, 2, 3 campur jadi 200. Tapi yang ini saja awak sedang dapat berapa? 124 tadi. Betul? So kalau ini awak dapat 124, boleh tak saya nak cari yang ni je? Boleh lah. How? 200 tolak 124 jadi 76. Ini semua you dah tahu 106. Kalau itu semua awak dah tahu 106, 106 tolak 76 dapatlah sana 30. Semua ni awak dapat 124, 124 tolak 30 dapat 94. That's it, cukup. Habis. Dah lah. Dah settle yang ni awak dah boleh lah cari. Yang ni nak 94 nak kena darabkan dengan berapa? Ni burung kan? So membawa maksud 94 darabkan dengan RM5 94 darabkan dengan RM50. Betul? Okay. Dicampurkan dengan yang R untuk you punya butterfly kena bayar 6. Okay, membawa maksud awak dapat 76 darabkan dengan RM6. Dicampurkan dengan orang yang masuk dua-dua 30. So 30 darabkan dengan berapa? RM10. Kira sendiri boleh? Kira sendiri boleh? Okay, you akan dapat RM berapa situ? 1226. Okay. And that will be your final answer. Yes, sir. Is it too tough for you? Is it too tough for you? Okay, kalau sekejap. Betul ke kira ni? Saya tak kira betul-betul ni. Saya just ikut jawapan awak je. Okay, now. Boleh saya buat cucian yang terakhir? Saya buat cucian yang terakhir supaya saya tak bergaduh dengan awak. Boleh? Okay, dengan sini baik-baik. Saya tanya awak jawab tau. Okay. Saya padam. Ada orang tanya, mana datang 30? Okay, boleh. Sabar jap. Okay, abang. Awak dapat sini adalah 124, awak dapat dekat sini adalah 106. Okay, saya tanya awak jawab tau. Semua ni akan jadi 250. Betul atau tak? Satu kali jalan saya nak ambil masa 2 minit je nak habiskan. Semua ni berapa? 250. So 250 yang tak masuk 50. Membawa maksud ini campur itu jadi 200. Faham? Kalaulah 200 yang awak dapat dekat sini, awak tahu tak satu bahagian sini berapa, satu bahagian sini berapa, satu bahagian sini berapa? Tahu tak? Tak tahu. Tetapi saya dah tunjukkan dekat sini, yang ini sahaja awak dapat 124 tau. Bayangkan ini saja awak dapat 124. Dua-dua bahagian ni 124. So boleh tak saya nak tahu bahagian sini je? Boleh lah. How? 200 tolak 124 maka awak dapat dekat sini sahaja akan jadi 76. 76 kat sini. Faham? Yes. Dan kalau saya padam yang ni, tengok saya buat detail dia. Yang ni semua awak dapat tadi total berapa total? Total yang awak dapat dekat sini akan jadi 106, betul? So kalau semua ni 106, ini 76 boleh dapat sini. 30. Tolaklah dia abang. 106 tolak 76 dapatlah 30 abang. Yes. So nak bayangkan abang, kalau awak dah dapat sini pula, jap macam mana saya nak cantikkan dia? Okey, bayangkan sekarang ni awak dapat semua ini akan jadi 124. Semua ini adalah 124.
Sini awak dah dapat 30. Sini awak dapat 30. Boleh nak cari yang ni je? Yes, how? Okay, awak just tolakkan dia. 124 tolak 30 jadilah situ berapa? Berapa situ? 94. 94. Ini untuk you punya butterfly. Sorry, bird darabkan dengan RM5. Rama-rama RM6. Yang masuk dua-dua bayar RM10. Kira lah sendiri. Okay, cukup ambil gambar 3. 2. 1. Alright, done. That's good. Alhamdulillah. You did a great job. Okay. Baik. Betul kan? Saya tak ada salah R dengan P semua kan? Okay, 3, 2, 1. Nak lagi soalan macam ni? Serius tak? Kenapa soalan dalam exam susah? By the way, ni soalan dalam exam. Macam ni? Tak, selama ni awak rasa susah tu bukan sebab awak tak pandai, bukan. Sebab awak tak biasa, awak tak nampak benda tu. Betul tak? Perasan tak? Kalau awak tengok tadi awak nak kira ni pakai X. Siap nak pakai X bang. Dah lah kita sakit hati dengan X. Nak kena cari X lagi. Dah kenapa kita ni? Tapi sebenarnya ini cara dia. Semua bila campur jadi 200, ini saja dapat 124. Bolehlah cari yang tu. Itulah permulaan dia. Okay, by the way, boleh ambil gambar 3, 2, 1, kosong. -1, -2, -3. Okay, cukup yang tu abang. Akak, sekarang ni saya bawakan awak untuk next question. Okay, next question jenis dalam paper 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf Ayah Fatih pula Abah Fatih. Minta maaf Sir Fatih Ucin. Super G terpaksa mengganggu kelas ni sementara sebab Super G ada info terbaru nak disampaikan kepada semua pelasian dalam ni. Ada 4,000, 5,000, 7,000, 7,500 orang ni. Okey, malam ni Ayah Syakib akan buat live di IGMC Plus pada jam 10 malam. Dan yang paling penting adalah Super G nak sampaikan, live ini adalah live yang sangat-sangat penting kerana Ayah Syakib nak sampaikan satu amanat untuk semua pelajar di Malaysia. Jadi kepada awak yang ada kawan-kawan yang bukan pelasian, tolong ajak dia orang sebab ya, live malam ni sangat-sangat penting. Dia bukan macam live-live sebelum-sebelum ni, dia adalah satu amanat yang paling besar nak disampaikan. Dan satu lagi info kepada siapa pelasian yang ada kelas malam ni, yang ada kelas clashing dengan live malam ni, awak disarankan untuk join live malam ni dan Trooper Agus dan broadcast team akan bukakan free replay untuk semua kelas yang clashing pada malam ini. Itu saja daripada Trooper G. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, awak faham tak? Kalau awak boleh tengok replay dibagi percuma, apa maksud dia? Penting. Sangat untuk masa depan kita. Salah satulah ini, I'm not so sure apa lagi yang saya Syakib akan sampaikan. Tapi saya bagi teaser sikit boleh tak? Salah satu teasernya adalah pasal sekolah, for sure, pasal sekolah. Dengan kes sekarang ni, apa jangkaan kita? Seriously. Dan apa pula, bawa mak ayah awak sekali dengar boleh? Family awak dengar sekali boleh? Saya nak tanya, awak nak pergi sekolah ke sekarang? Saya tak tahu apa jawapan awak. Saya nampak dah semua orang tahu jawapan saya kat bawah ni. Saya dah nampak dah. Baik. Macam mana kita nak react? Apa yang kita kena buat and so on. Okay. By the way, habis panjang tu, settle. Kalau nak, tak jalan nak cakap, banyak pula benda nak cakap kan. Okay, now, mari kita fikir benda yang kat depan mata ni dulu. Okay, by the way, babe, here we go. Sini jenis-jenis soalan macam ni lah yang akan dalam paper 1. Student serabut adalah soalan macam ni. Student akan serabut untuk jenis soalan macam ni. Are you clear? Okay, jadi babe, tolong bagi tahu saya, you nampak dekat sini dia akan jadi apa tau? Universal set adalah K, L dengan M. Settle lah. Okay, lepas tu dia kata apa? Nak saja. Okay, faham? By the way, babe, itulah tu. Saya faham apa maksud dia tadi. Dia nak kata nak saja tu maksudnya dia nak MC Plaza. Faham kan? Saya ambil benda tu yang sebetulnya lah. Okay, jadi by the way, babe, whatever it is, kita try our own best, okay? We try our own best untuk sampaikan kepada semua orang apa you punya state of mind yang you perlu ada waktu-waktu zaman sekarang ni. Okay, now, habis panjang tu. Now, here we go. Sini, tak nak cerita panjang. Kita fokus untuk soalan. Dia kata case lain lah, awak. Apa maksud dia kata case lain? Ini K kan? Ini K. Selain daripada K. Apa tu? 1, 2, 3. 8 tolak X, 5 dan juga 6. Membawa maksud awak akan dapat 8 tolak X, okay, 5 dan juga 6. Betul atau tidak? So, kalaulah dia kata selain daripada K, which is ini K, selain daripada K adalah 8 tolak X, 5, 6. Apa yang awak kena buat? Sebabkan ini adalah total, kita tambahkan dia. Are you following me? Saya malu, ini adalah X, saya letakkan 5, saya malu. Saya malu. Diam, jangan cakap apa-apa. Cik saja. Okay, babe, awak dah berapa X? Sorry, bukan 5. Alah, bagilah ruang dekat orang tua ni. Saya kan orang tua. Kan saya tak lama lagi. Tak lama lagi nak sihat, nak tough, nak hebat. Yes, betul. Jadi babe, awak dapat 8 tolak X, 5 dan juga 6. Sama dengan, jangan tanya dekat saya mana datang sama dengan. Ini kan sama dengan kan. Kadang-kadang student, dia tengok benda depan mata tapi dia tak confident tau. Sama dengan
L bersilang dengan M. L bersilang dengan M. Bersilang tu maksudnya sama. Membawa masuk sini adalah L, sini adalah M. Baik, kalau saya gunakan ini, sini L, sini M. Sorry. Sini L, sini M. Mana yang dia bersilang? Dua sini kan? Makanya you dapatlah sini 5 tambah X. Gitu. Can or not? Jadi babe, sampai sini you dah boleh buat sendiri lah. You dah boleh buat sendiri. Student punya masalah kadang-kadang adalah dia punya algebra. Algebra ni dia tak cukup strong. Dia rasa tak cukup confident. Okay, just nak bagi tahu pada awak sekali lagi Awak sedang dapat K selain. Saya tutup K, awak dapat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi dari soal awak dapat 8 tolak X tambah 5 tambah 6. Boleh? Okay, next one. L dengan M. Sini L, sini M. Yang bersilang adalah 2 ni. Dari soal awak dapat 5 tambah X. Okay, jadi babe, kalau awak selesaikan 5 campur 6 dia jadi berapa? Okay, 11 campurkan dengan 8, you akan dapat berapa babe? 19. Betul kan? Okay, awak akan dapat 5 campur 6 akan jadi 11, 11 campur 8 dia jadi 19. So, you akan dapat negatif X tambahkan dengan 19 sama dengan 5 tambah X. Inilah maksudnya awak akan dapat bawa sebelah sana, you dapat 19, tolakkan dengan 5. 19 tolakkan dengan 5, yang ni pula akan jadi tambahkan dengan X. So, X tambahkan dengan X. Boleh ya? Satu-satu saya buat ni. Jadi, awak akan dapat 2X sama dengan 14. So, X sama dengan 7. And that will be your final answer. Okay. By the way, babe, pada siapa yang dia kata dia tak faham, boleh saya tahu awak tak faham yang mana? Saya terangkan sekali lagi boleh? Sikit je, tak ada apa pun. Awak janganlah kata tak tahu bila dia kata case lain. Faham tak apa maksud case lain? Ini K. Ini K. Selain daripada K apa? Ini. Yang tu, faham kan? Faham kan? That's good. L bersilang dengan M. Awak. Ini L, sini M. Bila dia mau masuk N tu adalah sama, betul? Sama. Ataupun yang bersilang lah. So apa je yang bersilang? Bersilang tu adalah yang sama antara L dengan M, tengah-tengah je lah. Tengah-tengah tu sini awak. Itulah dia. So, you akan dapat L bersilang dengan M. Ini dia, which is tengah-tengah. So, tengah-tengah awak apa? 5 tambah X. Selesaikan, you dapat tu. Okay, ambil gambar. 3, 2, 1. Kenapa? Apa ni? Kenapa senang sangat? Betul. 3, 2, 1. Okay. Mana datang 7, 14 bagi 2? Bang, kira. Okay, dan habis part yang tu. Now, saya tak nak tolong awak boleh? Jawab satu soalan ni. Cuba jawab sendiri. By the way, ini adalah information yang dia bagi. Awak dah boleh buat dah ni. Sumpah awak dah boleh buat. Kita akan habis dalam pukul berapa? 3.40 kan? Kita habis dalam 3.40. Cepat buat yang ni dulu, settlekan ni dulu. Saya bagi masa dalam 1 minit. Sorry. Try first. Mungkin kau tak pernah merasakan. Are you done? Oh, kau dah dapat jawapan dah? Oh, yo. That's good. That's good. Okay, now here we go, babe. Kalau mana dapat jawapan, power. Okay, by the way, babe, it's not a big deal over here. Kalau you nak settlekan pun, you akan dapat dekat sini apa tau? Okay, P bersilang dengan Q. Ini P, sini Q. Dia kata bersilang kan? Membawa maksud awak akan dapat ini lah. Betul tak? Sebab you akan dapat sini adalah P, sini adalah Q. So, sini P, sini Q. So, babe, bersilang. Ini dia. So, dapatlah dekat situ dia jadi apa? 1, 2, 3, 2 tambah X. 2 tambah X ke X tambah 2 ke benda yang sama ya? R slide. Anak-anak, R slide. Ini ada calik tau. So, membawa maksud kalau ini adalah R awak, so slide. Selain daripada R, ni R. Apa dia? 1, 2, 3, 7 tambah 2 tambah 4. 7 tambah 2 tambah 4 jadi berapa? 13. 7 tambah 2 tambah 4. Jap. By the way, dalam ni, each and every single one of you adalah my student. Maksud saya, semua adalah student yang saya anggap sebagai passion. Jadi each and every single one of you adalah matter. Semua orang antara awak ni penting. Sama penting semua orang. Abang, janganlah kita tunjukkan kita punya mentality tu tak mau berfikir. Jangan tunjukkan mentality kita tak mau berfikir. Apa maksud saya? Kalau saya kata bersilang antara P dengan Q, ini P, sini Q, bersilang tu maksudnya sama tau. So P dengan Q yang sama tu ini kan? Inilah dia 2 dengan X. Kalau awak cakap ini tak faham, saya macam are you clear? Okay, dia kena relax je. Nak belajar ni relax je. Okay, next one. Kalau dia kata dekat sini R slide. R slide. Apa maksud R slide? Ini R. Ini adalah R. Tapi selain daripada R, bila saya tutupkan ni, selain dia. Selain dia apa? 7 dengan 2 tambah 4. Itulah dia. Okay, by the way, apa maksud information depan ni? Information depan ni membawa masuk semua. Dia nak bagi tahu information. Just an information. Tak payah nak tengok pula. Okay, jadi babe, awak selesaikan, awak dapat X 11 And that will be your final answer. Selesaikanlah sendiri. Jadi kalau macam mana nak cakap 13, 2 bawa 11 jadi tolakkan dengan 2. Okay, so you akan dapat jawapan dia berapa? X 11. Okay, dah. Cukup. Okay, alhamdulillah, that's good. Okay, kalau dah dapat yang tu, anak-anak, saya nak minta tolong last question boleh? Okay, last question untuk awak selesaikan sendiri. Ambil masa dalam 1 minit. 1 minit, tak nak lama pun. Okay, there you go. Find the value of Y. Ni macam upgrade sikit tau, tapi tak ada apa pun. Dia macam susah, macam wow, tak ada apa pun. Okay, by the way, kalau tak nampak soalan, saya highlightkan sikit, dia akan jadi N, R, slide. Okay, yang depan ni tak perlu tengok pun dia. Kita tak perlu risau pun. Ini je kita nak tengok. Serius dah dapat jawapan. Wow. Okay, 25 saat. Thank you.
3. Admit saya lulus. That's good awak. Good job. Okay. Okay, done. Here we go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, terima kasih. Jadi babe, tolong bantuin saya jap. Kalau lah saya cakap dekat sini adalah R. Okay, I believe. Semua orang dah boleh faham satu konsep yang besar. Apa satu konsep yang besar sekarang? Sekejap, sorry. Okay, satu konsep yang besar. Yang mana dia kata apa tahu? R selain. This is R, betul? Ini R awak. Ini R. Tapi ada calik. Calik tu maksudnya selain. So, apa yang selain daripada R? 1, 2, 3. Y tolak 7, 2 dengan 3. Yes. So, you akan dapat Y tolak 7 tambahkan dengan 5. Boleh? Y tolak 7, 2 tambah 3, 5 lah. Okay. Sama dengan Q bersilang dengan R. This is your Q. This is your Q. And this is your R. So, you akan dapat dekat sini. This is your Q. And this is your R. Mana R? Okay, ni. Kalau you tengok betul-betul, betul tak dia akan bersilang tu dekat mana? Sini kan? Ini membawa maksud yang sama. Sama tu maksudnya dia bersilang. 1, 2. Mana bersilang dia? Dekat sini. Which is you akan dapat berapa, babe? 1 dengan 7. So, bila 1 dengan 7 membawa maksud awak dapat berapa? 8. La ilaha illallah. Gaya dia macam Y tolak 7, Y tolak 2 macam besar benar. Jadi, babe, apa yang awak perlu buat adalah selesaikanlah yang ni. Yang ni semua bawakan dia ke kanan. So, bila bawa ke kanan, awak dapat Y sama dengan 8. Tolak jadi tambah 7. Tambah hantar jadi tolak 5. Jadi awak dapat Y sama dengan 8 campur 7, 15. 15 tolak 5 dia jadi berapa, babe? 1, 0. And that will be your final answer. Kan? Okay, kalau saya nak tahu total boleh? Tolong cari total boleh? Wah, pandainya saya. Yes, betul. Awak memang pandai. Okay, saya nak tahu total boleh? Okay, apa kena buat kalau nak tahu total? Okay, jap. Ada orang tanya kenapa ambil apa? R selain. R selain. Sebab ini adalah R awak. Awak tahu tak ini kawasan R? Tapi dia kata selain daripada R. Faham tak maksud dia selain daripada R? Yang saya tutup yang ni, sepanak R ni, you dapatlah 1, 2, 3 awak. 2 campur 3 jadilah 5. Boleh ya? Boleh ya? Kenapa ambil 1? Okay, sebab Q dengan R. Ini Q, sini R awak. So, bila sini adalah Q, sini adalah R, bersilang tu kat sini. So, dua-dua bahagian. Ada tak dia cakap dekat situ adalah only? Ada tak dia cakap only kat sini? Ada? Tak ada. So, bila tak ada, jadi soal awak dapat dua-dua. Okay, okay, habis part yang tu, yang ni kira lah sendiri ya bang. Tolak jadi tambah, tambah jadi tolak, dia dapatlah 10. So, kalau ditanya total, betul kan Y awak sedang dapat 10, Y awak dapat 10, so 10 tolak 7. Awak akan dapat dekat sini, dia punya jawapan akan jadi 3. 10 tolak 2, jawapan awak akan jadi berapa yang sini? 8. So, tambahkan semua. 3 campur 8, campur 5, campur 7, campur 1, campur 2, campur 3. Awak akan dapat 29. And that will be your final answer. Yes. Gitu. Kan? Okay, done. Kalau sudah, ambil gambar silakan. Kalau perlu, 3, 2, 1. Okay, izinkan saya untuk buatkan last part dengan awak. Yang mana mungkin last part ini akan menyakitkan hati awak. Okay, tapi yang ni tak ada apa pun. Nombor 8, you dah pandai kan? Sumpah you dah pandai. Kita lajukan sikit boleh? Kita tengah jawab semua soalan yang ada tau. Yang ni sumpah tak ada apa. Dia minta subset. Pernah dengar subset? Okay, apa maksud subset? 1, 2, 3. And macam kita buat tadi, ada 2 kan? So bila ada 2 dia jadi apa? 1, 1, 2, 2, set kosong. So 1, 1, MN. Lepas tu dia jadi apa pula? MN. 1, 1, 2, 2. Sekejap. 2. Oh yo. 2, 2. And last one babe dekat sini awak akan dapat berapa? Set kosong. Itu je lah pun. Okay, cukup. So nombor 8 dah, nombor 7 dah. Okay. Tinggal lagi 3, 4, 5, 6. Ready untuk saya sampaikan benda ni pada awak. Okay. Nombor 5 dulu. Okay, now here we go. Sini. Ini juga dalam paper 1. Okay, dengar sini baik-baik. Untuk pengetahuan awak, yang jadi isu adalah dalam soalan paper 1. Okay, ada orang tanya R ini dengan R ini sama ke? Awak tak jadi isu awak, sama jawab. Okay, boleh? Okay, by the way, habis part yang tu, saya padamkan dia. Okay, now here we go. Sini. Pada apa? Universal set adalah PQR. Perlu fikir ke? Tak payah nak beritahu ini adalah semua benda. Okay. A, C, E, G, H, B, C, D, E, F, A, B, D, H. Alah, ini yang ditanya. Babe, can you solve it by your own? Can you solve this by your own? Yes, of course. You boleh buat sendiri. Tapi izinkan saya buat sekali je boleh? Untuk saya ratakan pada semua orang. Untuk buat cucian pada semua orang. Okay, now babe, tolong bagi tahu saya sekarang ni kita dapat P, Q, gini. Okay, saya tanya, awak jawab yang mana dulu ni? Yang aha ke yang dulu? Yang dulu lah. So dalam kurungan ni, dia kata apa tahu? R selain. Tolong bagi tahu saya R selain. Apa maksud dia bila dia kata R selain? Ini R awak. A, B, D, H. Selain daripada R, dia akan jadi apa? P dan juga Q. Betul atau tidak? Tapi hati-hati tahu. Hati-hati tahu. Kalau saya letakkan sini supaya awak betul-betul nampak, dia akan jadi macam ni. Sekejap, sorry. Awak nampak A, C, E, G, H. Okay, next one. Q akan jadi apa? B, C, D, E, F. And last one. R akan jadi apa tadi? Sorry. R akan jadi A, B, D, H. Okay. Awak jangan tersilap. Dia kata selain daripada R, bukanlah bermaksud awak ambil P dengan Q tu directly. Sekali lagi Ni R selain kan? Selain daripada R kan? So apa selain daripada R? Q dengan P lah. Tapi adakah kita ambil semua? Tak juga ya. Sebab
Kita tak ambil A. Kita takkan ambil A. By the way, yang ni kita akan potong. Tapi yang kita takkan ambil lagi apa? Kita takkan ambil A. Sebab ada A. Faham? Kita takkan ambil B. What is B? Here we go, B. So, kita takkan ambil D. Kita takkan ambil apa? H. Okay, maksudnya apa je yang ada dalam R ni? Selain daripada R, dia akan jadi apa, babe? 1, 2, 3. C, E, G, F. Yes, C, E, G, F. Sebab A kita takkan ambil, B takkan ambil, D takkan ambil, H pun takkan ambil. Are you following me? Yes. Tak kisah ikut susunan ke tak ada masalah. Tak kisah. Okay, next one. Q. Ada kata Q je. So, Q sahaja apa? B, C. Sorry. Yang U akan dapat dekat sini, dia akan jadi B, C, D, E, F. Okay, yang ni nak cantik. Saya padam. Sekejap ya. Awak dapat sini apa tadi? C, E, G, F. Okay, babe. Tolong bagi tahu saya boleh? Okay. G adalah B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Selain daripada R, kita dah bincang tadi, you dapat C, E, G, F. C, E, G, F. Babe, dia kata N. N tu apa? Sama kan? Yang bersilang kan? So, yang sama dan bersilang apa je nombor-nombor dia? 1, 2, 3. C, E, F. Membawa maksud, you akan dapat dekat sini adalah C, E, F. Are you following me? Yes, dia bukan close friend. Minta maaf. Close ended friend. Bukan. And last one, babe, dia kata P union dengan C, E, F. Babe, apa maksud P? A, C, E, G, H tau. A, C, E, G, H tau. Okay, jadi awak akan dapat dekat sini semua. So, bila semua, kita akan dapat jawapan dia akan jadi 1, 2, 3. A, C, E, G, H. Okay, dan juga F dekat sini. So, you akan dapat A, C, E, G, H, F. Semua. Dan ini akan jadi jawapan awak. Satu persatu ni, semua ni akan jadi jawapan awak. And that will be your final answer. Yes. Tapi, jangan keliru tau. Ada student dia akan keliru So, bukankah A ni kita dah tak ambil? Tadi kita tak ambil. Tapi kalau dia kata P, kita ambil balik P semua ni. That's why kita akan dapat juga jawapan dia A, C, E, G, H, F. That's it. Okay. By the way, soalan ni hanyalah dia minta senaraikan semua unsur. Jadi inilah unsur dia. Boleh? Kita akan kutip balik. Betul. Okay, by the way, habis part yang tu. Boleh kalau saya nak habiskan this game. Awak tolong jawab last question boleh? Okay, lepas tu dan. Cukup. Kita habiskan benda ni dan saya bagi awak satu soalan lain sikit. Lepas tu dan. Okay, kenapa ada F? Sebab kan dia ada C, kan dia ada E, kita ada F, C, E, F. So, you dapat apa? A, C, E, G, F sekali. Union kan? Union kan semua. Okay, done. By the way, kalau awak follow saya, semua jawapan saya tengah bagi sekarang tau. Sekali lagi kalau awak follow saya, semua jawapan saya tengah bagi tau. So, maksudnya, awak tak perlukan jawapan dekat tempat lain. Awak tengah dapat jawapan tu dalam kelas saya. Sekarang. Faham tak? Boleh Okay, by the way, habis panjang tu, settle. Last question. 2 minit, thank you. Do it now. Kau nak access, boleh? 3, 2, 1. Set tak ada negatif. Kalau dia bagi elemen tu ada negatif, ikutlah. Okay, tapi biasanya tak ada. Satu lagi kalau dia tanya bilangan tak ada negatif. Bilangan tak ada negatif. Okay, 3, 2. Oh ya, dah dapat jawapan. Wow. Sekejap. Sekejap, ada orang tanya. Hai Syaifullah. Syaifullah Akmar. Apa kata kita fahamkan dengan cara tengok soalan terakhir ni? Boleh? Kita dapatkan dengan jawab soalan yang terakhir. Boleh Syaifullah Akmar. Okay, sebelum tu saya tak nak bergaduh dengan awak. H adalah berapa? Janganlah takut. H adalah 1 dengan 3. J adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. R adalah apa? 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Betul kan? Okay, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. By the way, dia minta dekat sini apa tau? Yang dia minta adalah H union dengan J selain. Guys, tolong jawab dulu soalan saya boleh? 0, 1, 3. Ini bukan nombor telefon. Okay, dia kata J selain. Selain J. Kalau inilah you punya J, selain daripada J adalah apa? Selain daripada J. Okay, by the way, 1, 2, 3, 4, 5. Apa nombor 1 kita ambil? Tak. Nombor 2 ambil tak? 3 ambil tak? 4 ambil tak? 5 tak ambil. So, maksudnya awak akan ambil nombor apa je? So, yang kita akan ambil dekat sini, dia akan jadi 0. By the way, saya nak kena betulkan satu mindset. So, saya kata kalau selain daripada J, kita akan ambil H dengan R lah kan? Ya awak, tapi kalau perasakan 1 ni sama, kan 2 ni sama dengan yang lain. Kalau dia 3 sama, 4 dia kan sama, 5 sama. So, kita boleh ambil. Okay, jadi membawa maksud you takkan boleh ambil 1. You takkan boleh ambil lagi berapa? 3 takkan ambil. Okay, 5 tak boleh ambil. Okay, apa lagi? 2 dengan 4 dah tak ada dah. So maksudnya apa je jawapan kita? 0, 6, 7, 8, 9. Are you following me? 0, 6, 7, 8, 9. Okay, jadi saya tak nak awak sabut. Saya just letakkan 0, 6, 7, 8, 9. Teratur kan kalau saya letakkan dekat bawah kan? Teratur kan? Okay, next one. H. Apa yang ada dalam H? H adalah 1 dan juga 3. Are you following me? Okay, babe. Tolong jawab soalan saya ni. Apa maksud dia bila dia kata you? Semua. So bila semua, apa je yang awak akan dapat? Jawapan dia akan jadi berapa, babe? 1, 2, 3. 1, sorry. Awak akan dapat, kalau tak nak susun pun tak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau susun dia akan jadi 0, 1, 3, 6, 7, 8, 9. Are you clear? Yes. Dah siap. Itulah jawapan dia. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dah. Habis.
Alright, habis part yang tu, settle. Jadi bermaksud saya dah settle dengan awak nombor 1, nombor 2, 3 dengan 4 belum. Alright. Okay, semua yang lain dah Okay, nak dengar sini baik-baik. Soalan nombor 3 ni, ini adalah satu soalan gambar rajah van manakah yang mewakili hubungan. So dekat sini dia patutnya ada diagram, tapi yang ni dia tak lengkap. So boleh kalau saya tak pakai soalan ni, boleh? Okay, saya tak pakai soalan ni, boleh? Okay, sebab dia kena ada gambar rajah van manakah yang mewakili. So you kena ada Venn diagram. Nak ambil gambar nombor 6 boleh, tapi sebelum tu dengar dulu. It is given that universal set J subset K. Okay, yang ni which Venn diagram represent this relationship? Okay, yang ni saya terangkan dekat awak boleh? Last question, saya terangkan kepada awak. By the way, kau nak ambil soalan nombor mana? Nombor 6, ambil gambar cepat. 3, 2, 1. Alright, done. Okay, ambil gambar yang ni. Kalau perlu 3. Sekejap, waktu saya minta awak ambil gambar, awak buat apa? Mabuk kan? Kau kat hidung Ha? Kau yang macam-macam Okay, done. 3, 2, 1. Okay, last one. Baik, tolong bagi tahu saya. It is given that universal set. Okay, satu lagi benda. Kadang-kadang student dia takut tahu dengan benda-benda macam ni tahu. Yang ni tak ada apa pun. Janganlah sabut dengan benda-benda macam ni. Relax, tak ada apa pun. Kalau dia bagi contoh lah soalan, yang ni just an information je. Just a symbol. Macam ni. Nampak student takut tengok benda macam ni. Tak, dia nak kata set P adalah X is prime number. Tengok yang ni je. Nombor perdana. Apa nombor perdana? 2, 3, 5, 7, 9, 1, 1, 1, 3, 1, 7, 1, 9. And so on lah. Okay, so saya tak nak kacau yang tu. Babe, dia kata dekat sini, J, pernah tengok benda ni? Awak ajar saya boleh? J dalam K atau K dalam J? J dalam K atau K dalam J? J dalam K. Maksud ini akan jadi punya apa? J dalam K. Are you following me? Zap, ini akan jadi punya K. Are you following me? J dalam K. And K bersilang dengan L. K bersilang dengan L. Tapi apa maksud dia dekat sini? Yang mana dia tak sama dengan null set. Dia bukanlah nilai yang kosong. Dia bukan nilai yang kosong. Okay, jadi baik, kalau K bersilang dengan L. Lah, kita buat macam ni ke L? Dia mesti bersilang tau. Mesti bersilang tau. So bila bersilang, by the way, ni adalah bersilang yang sama tadi saya cakap tadi kan. So kalau saya kata bersilang, saya letakkan kat sini boleh. Ni sebagai dia punya L. Okay, bersilang dengan apa? L. Are you clear? Letak ni dekat tepi mana pun tak ada masalah. Are you following me? Okay, by the way, soalan nombor 4 ni, which Venn diagram represent this relationship? Bentuknya akan jadi lebih kurang macam ni. Tak kisahlah sama dia dibagi bentuk kotak ke macam ni. Ini akan jadi K, ini akan jadi J, ini akan jadi L. Alright, by the way, I think that's it. Cukup untuk semua benda dekat sini. By the way, awak tak perlu minta jawapan daripada saya sebab semua jawapan saya dah bagi ya. Okay, semua jawapan saya dah bagi. Kalau nak ambil gambar, boleh ambil gambar. Silakan, yang ni tak ada show. Okay, tapi yang paling besarnya adalah nota kita tadi. And this is our big notes. Kalau ditanya number of subset, adalah 2 persen dia. Okay, lepas tu soalan nombor 8. Alright, Daju punya. Nombor 8 dah bagilah. Alright, babe, I think that's it. By the way, jawapan saya dah bagi semua dalam soalan. Terima kasih. Okay, untuk next session, tolong make sure you datang dan juga tolong bagi tahu kawan-kawan yang lain, especially geng yang baru, untuk dapat momentum sama-sama belajar maths. Dan juga awak perasan atau tak, okay, dengar sini baik-baik, awak perasan atau tak, kita tengah buat di seminar. Awak tahu apa tugas kita buat seminar kerja? And saya harap awak guna